Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton sekalian, sekali lagi bersama dengan saya Dain Luqman menerusi rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. Seperti biasa sidang penonton sekalian, menerusi rancangan Mu Tunggu Aku Tanya ni kita akan memilih beberapa persoalan yang menarik untuk kita sama-sama gali dan cari jawapan-jawapannya sebagai pedoman buat kita bersama. Dan saya dimaklumkan kebanyakan soalan-soalan ini diajukan sendiri oleh penonton-penonton rancangan Mu Tunggu Aku Tanya ni. Jadi tahniah kepada soalan-soalan yang terpilih, dan soalan-soalan yang masih lagi belum dipilih, jangan putus asa, teruskan bertanya, dan insya-Allah suatu hari nanti pasti soalan-soalan anda akan terpilih untuk dibaca. Sebelum itu, seperti biasa, saya nak wawarkan sekiranya sidang penonton masih lagi belum subscribe channel kita, jangan lupa untuk klik button subscribe, dan kalau boleh tekan butang loceng. Jadi anda tidak akan miss ataupun ketinggalan setiap video-video terbaru keluaran daripada channel kami. Jangan lupa untuk klik button share, sebarkan kepada seberapa ramai yang boleh ilmu yang kita dapat. Mungkin persoalan-persoalan yang kita dengari setiap episod ini telah pun kita ketahui jawapannya, tetapi boleh jadi juga di antara kalangan sahabat-sahabat kita yang masih lagi mencari jawapan di sebalik persoalan-persoalan ini. Jadi tidak pernah merugikan bagi seseorang yang berkongsi ilmu kepada orang-orang yang lain. Jadi sidang penonton sekalian, tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita saksikan soalan-soalan untuk episod kali ini. Soalan yang pertama, jikanya berlakunya kematian, kenapa seorang Islam kena membuat doa selamat? baiklah, berkaitan dengan kematian dan doa selamat. Pertama sekali, kita harus maklum bahawa amalan doa selamat ini bukanlah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Tidak ada satu hadis pun yang menceritakan tentang perihal amalan doa selamat ini. Namun begitu, di dalam kaedah fiqh terdapat satu kaedah yang disebut sebagai al-uruf muhakkamah, yang bermaksud adat boleh jadikan hukum. Maka pada saat ini tidak ada masalah untuk kita nak laksanakan ibadah ataupun amalan doa selamat, di mana amalan tersebut pula kita melakukan perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Antara amalan yang dilakukan dalam doa selamat ini seperti mana kita sudah maklum, ada bacaan Yasin, ada bacaan zikir, ada bacaan tahlil dan sebagainya. Dan amalan-amalan ini terdapat hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang fadilat dan juga ganjaran bagi orang yang melaksanakannya. Maka tidak ada salahnya untuk kita melakukan amalan doa selamat apabila berlakunya sesuatu kematian. Dan timbul pula persoalan, kenapa perlu kita melakukan doa selamat ni? Baik, kita perlu faham kerana di antara perkara-perkara yang tidak akan terputus apabila seorang meninggal dunia, salah satunya adalah doa anak yang soleh. Maka bila mana nak melakukan doa selamat, pastikan anak-anak yang baik juga turut serta di dalam majlis doa selamat tersebut. Sebab apa? Sebab di antara kata ulama, hanya doa anak yang soleh yang tidak terputus berdasarkan hadis sahih tersebut. Wallahu a'lam. Jom sama-sama kita saksikan soalan yang berikutnya. Kenapa Islam melarang seseorang Muslim itu mengamalkan amalan riba? Baiklah, persoalan yang juga cukup menarik berkaitan dengan amalan riba. Kenapa Islam menghalang dan juga mengharamkan perbuatan tersebut? Ini adalah kerana terdapat dua unsur utama yang menyebabkan perbuatan riba ini ditolak dan juga diharamkan dalam Islam. Pertama sekali adalah disebabkan oleh terdapatnya unsur penindasan di antara pihak penghutang dan juga pihak pemiutang. Seperti mana yang kita sedia maklum, pihak pemiutang pasti akan mengenakan satu charge yang menyebabkan pihak penghutang akan rasa terbeban untuk membayar semula pinjaman yang dilakukan. Dan unsur yang kedua yang terdapat dalam riba yang menyebabkan riba ini jatuh hukum haram adalah disebabkan oleh terdapatnya unsur-unsur penipuan. Kadang-kadang pihak penghutang tidak pernah mengetahui tentang kadar faedah yang dikenakan oleh pihak pemiutang kepada mereka, sehingga kadang-kadang kadar faedah itu meningkat setiap tahun sehingga satu angka yang tidak mampu untuk dibayar oleh penghutang tersebut. Ini merupakan satu penipuan dan juga penindasan kepada penghutang tersebut. Dan disebabkan itulah Islam sebagai satu agama yang menjaga kebajikan umatnya mengharamkan perbuatan dan juga amalan riba ini di antara umatnya. Wallahu alam. Jadi jom kita saksikan soalan terakhir untuk episod kali ini. Kenapa khinzir haram di sisi Islam? Baiklah, satu soalan yang cukup menarik untuk sama-sama kita cari dan gali jawapannya, iaitu berkaitan dengan kenapa khinzir diharamkan di sisi Islam.
Baik, ada beberapa sebab kenapa khinzir ini diharamkan dan saya kongsikan 3 di antara sebab utama kenapa khinzir ini diharamkan. Yang pertama sekali, khinzir haram di sisi Islam untuk dimakan disebabkan oleh kerana khinzir itu sendiri dia memakan najis. Maka sesuatu haiwan yang memakan najis diharamkan untuk dimakan di sisi Islam. Sama seperti mana lalat, seperti mana haiwan-haiwan seperti mana biawak dan sebagainya yang haram disebabkan oleh mereka memakan pelbagai jenis makanan termasuklah sampah dan juga najis. Ada sebuah kisah yang menarik berkaitan dengan penciptaan khinzir. Sewaktu mana Nabi Nuh AS berlayar, sewaktu mana berlakunya peristiwa banjir besar, maka pada saat itu haiwan-haiwan yang mendiami ataupun yang menumpang di atas bahtera tersebut telah pun mengeluarkan najis-najis mereka. Maka pada saat itu Nabi Nuh AS tidak mampu untuk menguruskan najis-najis tersebut dan Allah telah menciptakan khinzir untuk makan najis-najis yang terdapat di atas bahtera Nabi Nuh tersebut. Itulah menyebabkan bahawa memang daripada sejak awal penciptaan khinzir ini mereka hanya memakan sampah dan juga memakan benda-benda yang kotor kerana ditakuti membawakan kemudaratan kepada manusia. Maka pada saat itu Islam mengharamkan bagi penganutnya untuk memakan khinzir itu sendiri. Dan sebab yang ketiga kenapa khinzir diharamkan untuk dimakan di sisi Islam adalah kerana setiap apa yang kita makan akan menjadi darah daging kita dan akhirnya membentuk karakter dan juga peribadi diri kita. Sekiranya kita makan suatu benda yang suka makan benda-benda yang kotor, tidak mustahil kita juga akan melakukan perkara yang sama dan lebih teruk kita akan memakan daripada rezeki yang haram, kita akan memakan rasuah, memakan daripada duit sumber judi dan sebagainya. Jadi disebabkan itu Islam nak menjagakan kemaslahatan bagi umatnya, maka pada saat itu perkara-perkara atau benda-benda yang kotor dan jijik diharamkan oleh Islam untuk umatnya memakannya. Wallahualam, mudah-mudahan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan untuk episod kali ini. Mudah-mudahan ianya merungkaikan setiap kekeliruan dalam diri kita berkaitan dengan permasalahan kita, terutamanya berkaitan dengan agama yang kita anuti iaitu Islam. Dan kepada sidang penonton sekalian, sekali lagi saya wawarkan sekiranya masih lagi belum subscribe channel kita, jangan lupa untuk klik button subscribe. Dan sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami untuk episod-episod yang akan datang, boleh untuk tinggalkan di ruangan komentar di bawah. Dan insya-Allah sehingga bertemu lagi di lain episod Mu Tunggu Aku Tanya bersama dengan saya Dayan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.